Assalamualaikum. Saya Zainal Abidin bin Ahmad selaku pembentang, dibantu oleh Puan Zainah binti Seman, Sharifah Mahani binti Syed Hashimi untuk membentangkan projek bertajuk Potensi Pembangunan Eko-Pelancongan Rumah Rakit di Kampung Paruh, Kuching. Projek ini dibantu oleh penyelidik Rashid Rozan Pillai, Siti Nursaira binti Musa, Angelina Jin, anak Roni dan Fatin Khairunisa binti Ahmad. Untuk pengenalan, Sarawak mempunyai potensi untuk dijadikan destinasi eko-pelancongan yang ideal. Rumah rakit sukar diperolehi dan didapati di Kuching, Sarawak. Salah satu lokasi yang dikenal pasti berpotensi untuk dibangunkan sebagai pusat eko-pelancongan rumah rakit adalah di Kampung Paruh, Kuching, Sarawak. Jadi terdapat potensi peluang perniagaan yang luas di Kampung Paruh jika projek ini dapat dijalankan. Di sini adalah lokasi Kampung Paruh, yang mana ianya adalah lebih kurang dalam 15 km daripada Bandaraya Kuching. Dan lokasi Kampung Paruh ini ianya telah menghasilkan satu oak box lake yang mana aliran sungai ianya tak berapa deras di kawasan yang telah ditanda circle. Jadi penyataan masalah untuk pembentangan ini adalah Sarawak mempunyai potensi untuk dijadikan destinasi eko-pelancongan yang adil. Rumah rakit sukar didapati di Kuching, Sarawak, dan terdapat potensi peluang perniagaan yang luas di Kampung Paruh. Jadi objektif kajian ini secara umumnya ialah untuk mengenal pasti potensi pembangunan eko-pelancongan rumah rakit di Kampung Paruh, Kuching. Dan objektif khusus adalah untuk menentukan faktor ekonomi persekitaran, infrastruktur dan kemudahan terhadap potensi pembangunan eko-pelancongan rumah rakit di Kampung Paruh, Kuching. Dan ianya juga adalah untuk menguji kecenderungan dari aspek status sektor pekerjaan responden terhadap potensi pembangunan eko-pelancongan rumah rakit di Kampung Paruh, Kuching. Dari aspek ekonomi, persekitaran, infrastruktur dan kemudahan. Metodologi kajian kita bermula daripada populasi kajian adalah terdiri daripada semua penduduk di Kampung Paruh dan lebih kurang 620 orang penduduk yang tinggal di Kampung Paruh tersebut. Maka sampel kajian ini terdiri daripada 50 orang responden daripada Kampung Paruh dan ianya dibuat melalui borang soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden-responden tersebut. Borang soal selidik ini terbagi kepada dua bahagian. Bahagian A, kajian terhadap maklumat berkaitan dengan demografik seperti bangsa, jantina, status, sektor pekerjaan, pendapatan bulanan responden. Dan bahagian B pula, ianya dipecahkan kepada 3 sub-bahagian iaitu 5 soalan pada faktor ekonomi dan 5 soalan pada faktor persekitaran, 5 soalan juga pada faktor infrastruktur dan kemudahan. Hasil dapatan kajian didapati bahawa pendapatan, kalau kita lihat dekat sini, pendapatan bulanan penduduk Kampung Paruh boleh dikategorikan kepada pendapatan sederhana dan pendapatan rendah. Dan status kebanyakan dia dalam perkahwin dan berumah tangga. Sektor pekerjaan pula ini daripada ramai daripada penduduk Kampung Paruh bekerja sendiri sebagai nelayan dan lebih kurang 14 ataupun 28% adalah pekerja kerajaan dan swasta sebanyak 8%. Maka sektor pekerjaan bekerja sendiri adalah monopoli kepada hasil kajian. Daripada analisis, majoriti daripada responden bersetuju bahawa Kampung Paruh mempunyai potensi untuk dibangunkan sebagai pusat eko-pelancongan rumah rakit. Yang mana kita bolehi bahawa nilai min dia 4.92 dan nilai sisihan piawaian dia 1.025. Hasil daripada analisis ini adalah datang daripada analisis faktor ekonomi. Kalau kita lihat dekat sini 5 item yang telah dipersembahkan dan telah dikaji selidik, iaitu peluang pekerjaan dapat ditingkatkan untuk penduduk dan para belia sekitar dalam sektor pelancongan. Kita dapati bahawa nilai min dia 4.96, sisi piawaian 0.198, begitu juga dengan penubuhan pusat eko pelancongan. Jika
tertubuhnya pusat eko pelancongan di Kampung Paruh dapat menggalakkan kegiatan keusahawanan tempatan dijalankan. Nilai min adalah 4.94 dan taraf hidup penduduk di sekitar Kampung Paruh dapat ditingkatkan melalui peluang pekerjaan yang ditawarkan dalam sektor pelancongan. Ya, dekat sini dapat boleh kita lihat nilai min dia 4.92 dan PCCM piawaian dia 0.274. Begitu juga kita dapati bahawa sektor pelancongan mampu untuk meningkatkan pendapatan negara. Ya, jadi kita dapati bahawa kita menggalakkan sektor eko pelancongan di Kuching dan pendapatan negara juga akan meningkat. Penubuhan eko pelancongan di Kampung Paruh boleh meningkatkan nilai hartanah di kawasan sekitar. Ramai responden juga setuju dengan hasil kajian analisis faktor ekonomi ini. Dalam analisis faktor persekitaran pula, pemeliharaan kehidupan liar yang terdapat di kawasan sekitar akan menggalakkan penubuhan eko pelancongan. So, dekat sini, di sekitar Kampung Baru, ya, terdapat hidupan liar seperti buaya. Jadi package yang untuk eko pelancongan adalah untuk boleh dikatakan dekat sini adalah for crocodile sightseeing sama di siang hari ataupun di malam hari. Persekitaran yang bersih menggalakkan pembangunan eko pelancongan di Kampung Paruh. Ya, kita dapati nilai min dia 4.82 dan nilai CCM P1 0.388. Suasana kampung yang tenang dan menggalakkan kunjungan dari pelancong luar dan dalam negara, yang mana ianya adalah dari suburban bandar Kuching dan ianya mudah didatangi dengan accessibility jalan raya dan kemudahan yang sedia ada. Pembangunan eko pelancongan dapat meningkatkan kesedaran komuniti setempat untuk menjaga kebersihan di sekitar kawasan tersebut dan kawalan keselamatan di kawasan sekitar juga akan dapat ditingkatkan. Analisis faktor fasiliti dan infrastruktur. Kalau kita lihat dekat sini, kemudahan dari aspek pengangkutan dan penginapan untuk pelancong menggalakkan kewujudan eko pelancongan di Kampung Paruh. Peningkatan tahap kemudahan dan perkhidmatan asas seperti balai polis, hospital dan balai bomba mendorong peminat pusat eko pelancongan di Kampung Paruh. Nilai min dekat sini kita dapati bahawa ianya 5. Dan peningkatan kemudahan rangkaian dan komunikasi membantu kepada pembangunan pusat. Dekat sini kalau kita lihat peningkatan tahap kemudahan dan perkhidmatan asas seperti balai polis. Ya, dekat sini nilai min dia agak responden dekat situ dia mereka tidak memberi input kepada kita sebab dekat Kampung Paruh tiada di sekitar kawasan Kampung Paruh tersebut dah ada memiliki balai polis dan hospital juga dia agak jauh dan balai bomba juga agak jauh. Kalau kita lihat perkara ketiga, peningkatan kemudahan rangkaian dan komunikasi membantu kepada pembangunan pusat eko pelancongan di Kampung Paruh. Kalau kita lihat dekat situ, peningkatan kemudahan rangkaian komunikasi dapat membantu nilai min dia 0.94 dan sisa pawaian dia 0.24. Pembangunan kawasan sekitar oleh pelbagai faktor dan meningkat sekiranya Kampung Baru dijadikan pusat eko pelancongan. Ya, ramai responden bersetuju. Bekalan tenaga elektrik di kawasan sekitar akan ditingkatkan dengan kerajaan negeri jika pusat eko pelancongan dibina di Kampung Baru. Dekat sini juga ramai responden bersetuju. Meskipun accessibility untuk mendapatkan tenaga elektrik dan bekalan air di kawasan tersebut memang dah sedia ada. Jadi analisis berdasarkan sektor pekerjaan dan status responden, ya, potensi eko pelancongan kalau kita lihat dekat sini nilai frekuensi dia 0.189 ya pada sektor pekerjaan dan pada status nilai frekuensi dia 1.48. Ya, untuk faktor ekonomi, faktor persekitaran dan infrastruktur dan fasiliti. So boleh kita katakan dekat sini responden daripada Kampung Baru dia amat bersetuju ya berkenaan dengan ada potensinya eko pelancongan di Kampung Baru tersebut. Jadi pada kesimpulannya, Kampung Paruh mempunyai potensi untuk dibangunkan sebagai pusat eko pelancongan pada masa hadapan. Majoriti penduduk Kampung Paruh bekerja sendiri dan tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Maka jika ada pusat eko pelancongan di Kampung Paruh ini boleh menambah pendapatan mereka. Penduduk di sekitar kawasan berkenaan boleh mengambil peluang untuk menjalankan aktiviti keusahawanan seperti membuka gerai makan, kedai runcit, menjual produk eko, kraft tangan dan sebagainya. Begitu juga kemudahan dan fasiliti yang baik seperti jalan raya, pengangkutan, penginapan, klinik, balai polis, hospital dan juga mendorong potensi penumbuhan pusat eko pelancongan di Kampung Baru. Di persekitaran yang bersih, tenang dan pemeliharaan kehidupan liar di kawasan tersebut juga akan terjaga dan juga sesuai untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat eko pelancongan.
Cadangan untuk projek ini pada pembentangan ini dicadangkan agar Kampung Baru Kuching dijadikan sebagai pusat ekopelancongan rumah rakit. Pembangunan ekopelancongan ini dapat memberi manfaat kepada pelbagai pihak termasuk masyarakat setempat, peniaga, belia maupun pihak kerajaan. Kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri boleh memainkan peranan yang penting untuk menggalakkan penyertaan masyarakat dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan ekopelancongan. Pelibatan suri rumah dalam aktiviti pembuatan kraf tangan, masakan tempatan dan sebagainya dilihat dapat membantu untuk meningkatkan ekonomi ataupun pendapatan isi rumah. Sekian, terima kasih. Itu saja pembentangan kami pada hari ini. Sekian.